Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Saya harap kamu semua sihat. Berjumpa lagi kita di channel Mari Belajar Bahasa Melayu bersama Cikgu Dia. Pada hari ini kita akan belajar topik tanda baca. Adik-adik ingat lagi apa itu tanda baca? Jom kita belajar. Tanda baca. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberikan isyarat kepada pembaca supaya meletakkan sesuatu dalam bacaan. Tanda baca diletakkan di tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Antara contoh tanda baca ialah tanda nokta atau titik, tanda koma, tanda tanya atau soal, tanda seru, tanda sempang atau sengkang, tanda nokta bertindih dan tanda pengikat kata. Jom murid-murid kita lihat satu persatu apa dia. Okey murid-murid, tanda baca yang pertama yang kita akan belajar hari ini ialah huruf besar. Kamu tahu apa itu huruf besar? Penggunaan huruf besar digunakan pada huruf pertama kata pada setiap ayat. Contoh, ayah saya seorang polis. Huruf A pada permulaan ayat haruslah dimulakan dengan huruf besar. Penggunaan kedua, huruf besar digunakan di awal huruf kata nama khas. Contoh, Hana, nama orang. Kuala Lumpur, nama tempat. Selasa, nama hari. Poton Saga, nama kereta. Huruf pertama bagi kata nama khas ini haruslah dimulakan dengan huruf besar. Tanda baca yang kedua ialah tanda titik atau noktah. Penggunaan tanda titik atau noktah diletakkan di akhir ayat yang bukan ayat tanya atau ayat seru. Contoh, baju itu sangat cantik. Di akhir ayat mestilah disertai dengan tanda titik atau noktah. Tanda titik atau noktah juga digunakan pada akhir singkatan nama orang. Contoh, singkatan untuk encik ialah EN titik atau tanda noktah. Yang kedua, Y titik A titik B titik, iaitu singkatan bagi yang amat berhormat. Yang ketiga, doktor. Singkatan bagi doktor dieja dan ditulis dengan DR titik. Penggunaan tanda titik atau noktah yang ketiga ialah untuk menunjukkan angka perpuluhan. Contoh, 3.2 atau 3.2 ditulis dengan 3.2. 4.5 ditulis dengan 4.5. 6.0 ditulis dengan 6.0. Tanda baca yang seterusnya ialah tanda koma. Tanda koma digunakan untuk menyambung ayat. Contoh, pada zaman dahulu ada seorang lelaki yang miskin tinggal di dalam hutan. Tanda koma digunakan selepas perkataan pada zaman dahulu, iaitu pada zaman dahulu, koma. Ada seorang lelaki yang miskin tinggal di dalam hutan. Yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan benda-benda yang sama jenis. Contohnya, ibu membeli ikan, koma, udang dan daging. Terdapat 3 jenis benda iaitu makanan yang dibeli oleh ibu. Jadi, tanda koma haruslah diletakkan selepas perkataan ikan. Okey murid-murid, tanda baca yang seterusnya ialah tanda soal. Tanda soal atau tanda tanya ialah tanda baca yang biasanya terletak di akhir sesuatu ayat bagi menggantikan titik dan digunakan apabila menulis soalan untuk membuat pertanyaan atau untuk meminta sesuatu.
Contoh, siapakah nama kamu? Tanda soal diletak di akhir ayat. Yang kedua, bilakah ayah pulang? Tanda soal ini digunakan di akhir ayat tanya. Tanda baca yang seterusnya ialah tanda seru. Tanda seru digunakan dalam ayat seru. Contoh, wah, cantiknya baju ibu. Aduh, sakitnya kaki saya. Okey adik-adik, tanda baca yang seterusnya yang akan kita pelajari ialah tanda sempang. Tanda sempang digunakan dalam ayat bagi mewakili gandaan atau menunjukkan banyak. Contoh, buku-buku, baju-baju. Selain itu, tanda sempang juga digunakan untuk menulis imbuhan atau perkataan dengan kata nama khas. Contoh, se-Malaysia, anti-Amerika, hambanya, rahmatnya. Tanda sempang juga digunakan bagi menulis kata sendinama ke dengan angka. Contoh, ke-21 ditulis dengan ke sempang 21. Yang kedua contohnya ialah ke-52. Ke sempang 52. Selain itu, tanda sempang juga digunakan untuk menulis tahun dengan akhiran an. Contoh, 1960 an. Yang kedua, tahun 90 sempang an. Tanda baca seterusnya yang akan kita pelajari ialah tanda pengikat kata atau tanda petik. Tanda petik 2 digunakan untuk mengapit, cakap ajuk, petikan langsung daripada naskah atau bahan bertulis. Contoh, jom kita ulang kaji bersama, kata Farah kepada Aina. Selain itu, tanda petik 2 juga digunakan untuk mengapit judul rencana, karangan, puisi atau bab buku yang dipakai dalam ayat. Contoh, marilah kita nyanyikan lagu Jom Makan Sayur. Yang ketiga, tanda petik 2 ini digunakan bagi mengapit istilah atau kata yang mempunyai erti khusus. Contoh, tertikus komputer riba ini sudah rosak. Tertikus merupakan istilah khusus yang digunakan dalam komputer riba. Tanda petik tunggal pula digunakan dalam ungkapan atau ayat yang sudah diapit tanda petik. Contoh, kita berasa bangga kerana lagu Gemuruh ciptaan Faizal Tahir itu sudah terkenal di serata dunia. Okey adik-adik, cikgu harap kamu sudah faham sedikit tentang tanda baca. Sekarang kita akan buat latihan tentang tanda baca. Arahan, letakkan tanda baca yang sesuai di dalam ayat. Ayat pertama, Puan Farah bekerja di Kuala Lumpur. Pertama sekali, apa yang harus kita ingat? Permulaan ayat haruslah dimulakan dengan huruf besar. Jadi, huruf P pada permulaan ayat ini haruslah ditukar dengan huruf P yang besar. Seterusnya, kenal pasti jika terdapat kata nama khas di dalam ayat ini. Puan Farah. Puan Farah merupakan kata nama khas. Jadi, Puan Farah haruslah ditulis dengan huruf besar. Seterusnya, cuba kita lihat masih terdapat atau tidak kata nama khas di dalam ayat ini. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur merupakan kata nama khas bagi nama tempat. Jadi, Kuala Lumpur haruslah
ditulis dengan huruf besar, iaitu di permulaan ayat sahaja, yang permulaan huruf. Seterusnya, setelah selesai, kita lihat tanda baca yang harus kita letakkan di akhir ayat. Cuba kita perhatikan ayat ini. Puan Farah bekerja di Kuala Lumpur. Adakah dia merupakan ayat tanya atau ayat seru? Jika tidak, kita letakkan sahaja tanda noktah atau titik di akhirnya. Ayat yang kedua. Jamilah membeli ikan, ayam dan udang di pasar. Pertama sekali, di permulaan ayat, jangan lupa untuk ditulis dengan huruf besar. Jamilah. Jamilah juga merupakan kata nama khas bagi orang. Seterusnya kita perhatikan, ada lagi atau tidak kata nama khas dalam petikan ini, dalam ayat ini. Jamilah membeli ikan, ayam dan udang di pasar. Okey, jika tiada, kita lihat. Di sini terdapat benda yang sama jenis, iaitu ikan, ayam dan udang. Sejenis makanan. Jadi, tanda koma haruslah diletakkan di antara ikan dan ayam. Dan kita lihat tanda baca yang akan kita letakkan di akhir ayat ini. Ayat ini bukanlah merupakan ayat seru atau ayat tanya. Jadi, tanda noktah diletakkan di akhir ayat. Ketiga, Hannah pergi ke Perak pada hari Selasa. Pertama sekali, di awal ayat harus diletak dengan huruf besar. Hannah juga merupakan kata nama khas bagi nama orang. Jadi, huruf H haruslah ditulis dengan huruf besar. Yang seterusnya, kita lihat masih ada atau tidak kata nama khas dalam ayat ini. Perak. Perak merupakan kata nama khas bagi tempat. Jadi, P haruslah ditulis dengan huruf besar. Seterusnya, Selasa. Selasa merupakan kata nama khas bagi hari. Jadi, huruf S juga haruslah ditulis dengan huruf besar. Setelah itu, kita haruslah meletakkan tanda baca yang sesuai di akhir ayat. Kita lihat, adakah ayat ini merupakan ayat tanya atau ayat seru? Jika bukan, tanda noktah atau titik diletakkan di akhir ayat. Senang kan murid-murid sekalian? Okey murid-murid, soalan yang keempat. Siapakah yang memakai topi biru itu? Seperti biasa, huruf pertama haruslah ditulis dengan huruf besar, S. Seterusnya, kita lihat masih ada atau tidak kata nama khas dalam ayat ini. Jika tiada, kita teruskan dengan meletakkan tanda baca di akhir ayat. Kita lihat, adakah ayat ini merupakan ayat tanya atau ayat seru? Ayat ini merupakan ayat tanya kerana perkataan siapakah merupakan kata tanya. Jadi, tanda soal haruslah diletakkan di akhir ayat. Kelima, mengapakah adik Farah menangis? Huruf pertama haruslah ditulis dengan huruf besar. Seterusnya, kenal pasti masih ada atau tidak kata nama khas dalam petikan ini. Ya, masih ada, iaitu perkataan Farah. Farah merupakan nama orang. Jadi, F haruslah ditulis dengan huruf besar. Seterusnya, kita lihat di
di akhir ayat ini. Adakah ayat ini merupakan ayat tanya atau ayat seru? Ayat ini merupakan ayat tanya kerana mengapakah merupakan kata tanya. Jadi, di akhir ayat ini haruslah ditulis dengan tanda soal. Yang terakhir, wah, cantiknya jam tangan Hani itu. Seperti biasa, permulaan ayat haruslah ditulis dengan huruf besar. Seterusnya, kita lihat perkataan wah. Wah ini merupakan kata seru. Selepas kata seru, haruslah diikuti dengan tanda koma. Seterusnya, kita kenal pasti, adakah terdapat lagi kata nama khas di dalam ayat ini? Hani. Hani merupakan nama bagi orang. Jadi, huruf H haruslah ditulis dengan huruf besar. Di akhir ayat, kita kenal pasti sama ada ayat ini merupakan ayat tanya atau ayat seru. Jika bukan ayat tanya atau ayat seru, kita letakkan tanda titik atau noktah. Tetapi perkataan wah merupakan kata seru. Jadi ayat ini merupakan ayat seru. Bagi ayat seru, kita letakkan tanda seru iaitu seperti I terbalik. Mudahkan murid-murid? Cikgu harap kamu sudah faham tentang konsep tanda baca yang telah kita pelajari sebentar tadi. Jumpa lagi semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Mari Belajar Bahasa Melayu bersama Cikgu Dia. Bye!